Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang saya kasih semua. Salam lebaran untuk anda, belum terlewat lagi rasanya. Dan untuk sesiapa saja menonton kuliah, warga Malaysia ataupun warga Singapura, Brunei dan di mana saja anda menonton, kami mengucapkan selamat bersama dengan Al-Kuliah. Pada petang ini kita akan bersama dengan topik yang memang sangat-sangat sesuai dengan berlalunya Ramadan, masuknya Syawal, iaitu pasca Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bersama saya di studio, saya tidak keserangan. Kita ada satu kumpulan ahli qaryah daripada Masjid Kampung Raja Uda Kelang. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Dan kita dalam studio C Seri Pentas TV3 pada petang ini, kita telah mengundang seorang tokoh ahli panel yang tidak asing lagi untuk bersama dengan kita menghuraikan apakah amalan, apakah itu yang patut kita lakukan sepanjang pasca Ramadan. Tak lain tak bukan yang bahagia Ustaz Roslan Muhammad, pensyarah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Syawal. Alhamdulillah. Dan kadang-kadang ada sebut Eid Mubarak minal aidin wal faizin, ya, dan sebagainya lagi. Itu mudah-mudahan doa untuk sahabat-sahabat kita. Dan saya dah sebutkan tadi bahawa kita sebenarnya topik kita pasca Ramadan, bicarakan apakah yang patut berlaku, yang patut kita buat selepas Ramadan. Dan kita dalam bulan Syawal, Ustaz, kita masih lagi dalam mood raya sebenarnya. Walaupun kita lihat hari ini kita dah lebih seminggu dah Aidilfitri, tapi masih dalam mood raya. Takbir pun dah selesai, solat Aidilfitri pun dah beres, duit raya pun dah habis. Kuih raya lagi sikit-sikit lagi Ustaz. Ada sikit-sikit dalam tabung, dalam balang tu. Jadi apakah lagi yang perkara-perkara sunat Ustaz yang patut kita amalkan selepas Ramadan ataupun pasca Ramadan? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Yang saya hormati rakan saya petang ini Al-Fadhil Ustaz Fauzi selaku pengacara, seterusnya sedang penonton dalam studio kita pada saat ini dan sedang penonton di luar sana. Alhamdulillah. Sesungguhnya hari ini kita pun masuk hari ke-11 Ustaz, ya. Syawal, yang telah kita raikan hari raya pada 1 Syawal yang lepas. Macam kata Ustaz Tilah, kita masih dalam mood raya. Satu suasana yang saya rasa bukan setakat untuk hari ke-11 Ustaz. Dia akan berpanjangan sampai hari akhir Syawal. Bahkan setengah tempat masuk Zulhijjah pun ada lagi mood raya. Itu raya haji pula lah, ya. Nak menyebut tentang isu ini tuan-tuan, yang pertama saya nak sebut pada tuan-tuan bahawa sebenarnya bila sebut tentang mood raya ini, dia tak nak kita jadikan sebagai suatu perkara semata-mata untuk bermood-mood saja. Sebab itulah maka Ramadan dengan Syawal dia ada kaitan tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Saya nak bawa begini saja. Kalau sepanjang Ramadan kita sering berbicara tentang la'allakum tattaqun. Ya. Ayat surah Al-Baqarah 183. La'allakum tattaqun, kesan Ramadannya dengan puasanya, dengan Qurannya, dengan tarawihnya, dengan istighfarnya, dengan sedekahnya, dengan tilawah tadarusnya, semua itu menghasilkan la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah asas daripada Ramadan. Artinya bila masuk bulan Syawal, kita masih dalam mood bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul kata Ustaz, semai raya dah selesai, duit raya pun dah habis, tetapi ibadat berkat Syawal tak selesai lagi. Maka di antara satu amalan yang tetap melekat di bulan Syawal ini ialah sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi bersabda, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama siyam ad-dahri." Maksudnya ialah barang siapa yang puasa Ramadan, kemudian selesai Ramadan, sambut raya, diiringkan dengan puasa sunat Syawal, seolah orang itu berpuasa sepanjang masa. Jadi menunjukkan bahawa tuan-tuan, antara amalan yang masih kita perlu lakukan ialah adalah sembahyang, ialah puasa sunat Syawal. Termasuklah ziarah menziarahi. Sama-sama kita hapuskan perasaan
dendam, dengki, perbalahan yang tak selesai-selesai. Inilah masanya. Yang jauh kita rapat-rapatkan, yang dekat kita satu-satukan, yang renggang kita jadikan semakin hampir. Itulah semangat yang bagi saya perlu dijadikan sebagai sempadan dalam kita meraihkan sambutan Syawal ini. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah kita jangan lupa bahawa bila sebut tentang Syawal ini, dia satu di antara masa kita untuk kita cuba menterjemahkan balik kekuatan Ramadan tadi. Sebab itulah Syawal ini tuan-tuan jangan jadikan bulan untuk kita jauh ke masjid. Allahu Akbar. Ini benda yang saya ingat perlu kita sebut kepada masyarakat di depan saya di studio bahkan di luar sana. Kalau kita bulan Ramadan, Masya Allah, rajin ke masjid, jangan pula Syawal, Ghaibul Ghuyub. Kalau kita Ramadan, Masya Allah, tak dan masuk Isyak, Ustaz, dah dekat masjid, kadang-kadang pakai tu imam dia ambil. Itu bulan Ramadan. Masya Allah, masuk Syawal ini, kereta tak nampak dah. Ya, yang nampak kereta tu imam, kereta tu Bilal adalah kereta-kereta YB. Bukan yang berhormat, yang berpencen. Ada 4-5 orang. Jadi ini di antara sesuatu yang tak kena. Saya cuba nak kaitkan nanti bahawa dalam bulan Syawal ini, dia ada kaitan dengan bulan Ramadan, kesinambungannya. Sebab itulah watak Ramadan kita bawa kepada bulan Syawal. Watak Ramadan bawa kepada bulan Zulqa'dah. Watak Ramadan tolong bawa sampai ke bulan Zulhijjah dan sampai bulan-bulan seterusnya. Wallahualam Ustaz. Itu peringkat awal. Alhamdulillah. Baik. Jadi ada beberapa perkara lah tuan perempuan. Yang pertama, puasa sunat 6 hari bulan Syawal. Jadi ada orang tanya, Ustaz, puasa sunat ini dia kena berderet-deret ke ataupun selang-seli ke ataupun macam mana, Ustaz? Boleh tak kita puasa hari Jumaat saja ke dengan niat? Ada pula tanya, kalau kita ganti terus qada, ganti kemudian kita niat puasa 6 hari bulan Syawal. Dapat ke tak dapat? Dua-dua sekali, Ustaz. Ni satu isu juga, Ustaz. Silakan. Memang, jelas. Ya. Terima kasih, Ustaz Fauzi. Dan saya jangka dah. Soalan ni kalau pengurusi tak tanya, orang studio akan tanya. Kalau tidak, orang luar akan telefon. Ya? Tapi kita tak terima panggilan telefon agaknya. Kita akan terima panggilan daripada orang dalam ni, insya-Allah. Soalan ni soalan yang agak favourite ataupun biasa kita dengar. Persoalannya ialah persoalan berkait dengan puasa sunat Syawal. Nak deret-deret ke, nak pecah-pecah ke, nak buat hari Senin saja ke, nak buat hari Khamis saja ataupun hari Jumaat saja. Jawapannya mudah, tuan-tuan sekalian. Persoalan nak buat Syawal itu dalam 6 hari berderet-deret pun boleh. Berturut-turut pun boleh. Nak buat Isnin Khamis pun tak apa. Yang penting buat, jangan tak buat. Macam juga orang tanya saya, Ustaz, masa Ramadan kami dulu 8 ke 20? 20 ke 8. Saya kata 8 pun betul, 20 betul. Yang tak betul tak sembahyang. Itu yang tak betul. Itu yang tak betul. Persoalan Syawal sekarang, 6 hari ini. Mengikut para alim ulama kita rahimahumullah, antara yang dulu yang bahkan terkini, seperti mana yang disebutkan oleh seorang alim bernama Muhammad Uqlah Al-Ibrahimi, bahkan ulama daripada negara Saudi menyatakan bahawa sebab perkara bersama dengan sunat Syawal ini, yang afdalnya ialah kita dahulukan puasa qada, kemudian baru kita buat puasa sunat Syawal. Ini afdal dalam Islam. Sebab itu tidak ada di sana satu pandangan yang sarah tentang gabung berpuasa di antara yang qada dengan puasa sunat. Tak ada pandangan. Walaupun di kalangan ulama yang silam, tetapi ada satu pandangan yang terpencil. Antaranya ialah beberapa kalangan ulama mazhab Syafi'i sendiri, termasuk pandangan Asy-Syaikh Atiyah Saqar. Tapi tak disokong dengan hujah yang kuat kerana Nabi tidak pernah meninggalkan warisan pesaka hadis menyatakan boleh digabungkan di antara puasa sunat Syawal dengan qada'nya bersama-sama. Mesti dipecahkan. Ulama bincang, tuan-tuan, mengapa qada' perlu didahulukan? Kerana puasa qada' ialah puasa wajib. Sebab itu nama qada'. Qada' benda yang kita tinggalkan. Yang wajib kita tinggalkan, maka qada'. Sedangkan puasa Syawal itu puasa sunat. Tidak antara wajib dengan sunat mana kita kena dahulukan? Dahulukan yang sunat, yang wajib. Kemudian kan yang sunat. Timbul persoalan sekarang ialah jika qada itu kadang-kadang sampai 20 hari, 30 hari contohnya. Orang nifas, orang beranak, lahirkan anak. Dia punya nifas sampai lebih sebulan. Jadi kalau begitu, kalau kami tunaikan qada, tak sempatlah kami nak berpuasa sunat Syawal. Syawal sekitar sebulan saja, bukan 2 bulan. Jawapannya adalah, kata ulama, kalaulah pada masa itu
ada seolah-olah kekuatan untuk dia meninggalkan qada, nak ke sunat dibolehkan. Tapi ulama kita berkata, dalam apa situasi sekalipun, kendahulukan qada. Yang sunat boleh dilakukan kemudian. Tak sempat sunat Syawal, buatlah sunat Isnin Khamis pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah sebagainya. Itu satu. Yang kedua Ustaz, satu lagi ialah kalau kita beranggapan bahawa kita nak, orang kata nak tinggalkan qada lah. Qada tak apa Ustaz, ini kan Syawal sekejap, kami nak qada pada bulan Zulhijjah nanti, Muharram nanti. Persoalannya kata ulama-ulama kita ialah, kita tahu tak kita akan mati bila? Agak-agaknya kalau kita mati 4 tahun lagi okeylah, ataupun mati belum. Tapi sekarang kita tahu kemungkinan kita mati pada bulan Syawal. Sedang qada kita belum selesai. Jadi ini antara pandangan ulama-ulama yang menyebut, suatulah bagi saya benar kata-kata mereka, dahulukan qada, yang sunat kita kemudiankan. Dengan takdir Allah, kemahuan kita untuk buat yang sunat. Takdir tak dapat, tak apa. Kita dapat pahala insya-Allah. Wallahu alam. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Itulah perempuan dalam hati Allah. Qada itu ialah hutang kita dengan Allah SWT. Wajib kita bayar hutang sebelum kita mati. Yeah. Jadi apa pun, kita berehat seketika. Kita jumpa kembali selepas ini dengan tajuk Pasca Ramadan. Terima kasih anda setia bersama kami, bersama Al-Kuliah secara langsung dari studio Sisi Pentas TV3. Tajuk kita Pasca Ramadan bersama dengan bahagia Ustaz Roslan Muhammad, pensyarah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Dan bersama saya pada petang ini ialah Ahli Qaryah Masjid Kampung Raja Uda Kelang. Kita persilakan Ahli Qaryah untuk tanyakan soalan sekiranya ada langsung kepada Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia kepada Ustaz, sesuai dengan tajuk yang kita perbincangkan, ingin saya mengajukan satu soalan, iaitu apakah amalan-amalan doa yang harus kita lakukan di bulan Syawal yang mulia ini? Terima kasih Al-Fuz Ustaz. Okey, terima kasih yang bertanya. Kalau bulan Ramadan Ustaz, ingat lagi Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu yang biasalah, yang famous, favourite-nya. Tapi bulan Syawal ada tak doa-doa khusus ataupun yang tertentu? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Soalan yang wajar ditanya sebenarnya. Kita bercakap tentang pasca Ramadan. Maknanya apakah di antara amalan-amalan yang wajar kita lakukan setelah Ramadan selesai? Jawapan saya mudah saja. Jawapannya ialah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Ramadan dengan Syawal tetap ada kesinambungan. Sebab itulah persoalannya ialah, kalau kita sudah melatih dengan Ramadan itu kesungguhan kita beribadat, dengan bacaan doa, rintihan, munajat, Quran, sedekah, takbir, tahmid, tasbih, istighfar. Maknanya selepas bulan Ramadan, masuk Syawal pun samalah keadaannya. Nak sebut ada doa khusus, tak diriwayat kepada Nabi tentang ada doa khusus sepanjang Syawal ini. Sebab itulah yang paling penting adalah kesinambungan. Baik bentuk doa ke, amalan ke, ibadat, semua kita nak kena ada kesinambungan. Arti bagi saya, persoalan ialah di mana kita dengan bulan Syawal ini. Jadi kalau kita sudah melatih Ramadan dengan kesungguhan, macam Ustaz kata tadi lah, antara doa ialah Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau Tuhan yang maha pengasih, maha pengampun, maka ampunkan dosa kami. Mengapa tidak? Kekuatan doa tadi kita bawa kepada bulan Syawal dengan kita terus beristighfar siang dan malam. Astagfirullah, banyak-banyakkan. Kita minta Allah berikan istiqamah. Artinya 1001 doa di sana banyak boleh kita bacakan. Nak baca doa tu pun dapat, yang ni pun semua. Yang penting adalah kita ada kesinambungan. Masalah kita kadang-kadang dalam masyarakat tu, ini komen saya lah. Kadang-kadang kita hanya sempitkan kekuatan doa pada saja bulan Ramadan. Kita sempitkan istighfar hanya Ramadan. Kita sempitkan baca Quran hanya Ramadan. Selepas masuknya Syawal, kita buat. Ini kesilapan kita. Sedangkan kesinambungan Ramadan dengan Syawal tetap ada. Baik doanya, baca Qurannya dan sebagainya. Di antara doa dengan bacaan Quran, Quran tetap menjadi nadi kekuatan kita. Mengapa tidak kita sambung bacaan kita? Dari satu ayat kepada ayat, juzuk ke juzuk, sepanjang bulan Syawal semacam kita baca pada bulan Ramadan. Jadi isunya ialah kesinambungan ibadat mesti ada pada bulan Syawal ini. Baik doa dan apa saja amalan insya-Allah. Jangan terhenti hanya untuk bulan Ramadan. Jangan jadi hamba Ramadan. Jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kecuali yang tak adanya lah tarawih saja. Itu saja yang tak ada. Okey, witir tetap ada. Apapun kita ambil lagi soalan kedua daripada Ahli Qaryah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz.
Izinkan saya 109. Sempena Syawal yang mulia ini, umat Islam sepatutnya bermaaf-maafan. Saya menghadapi masalah di mana saya cuba sebagai untuk bermaaf-maafan. Tapi pihak lain tidak begitu berlapang dada untuk bermaafan. Ya. Bagaimanakah saya harus mengatasi masalah ini, Ustaz? Okey, terima kasih Haji. Inilah masalah Haji dan beberapa kali masalah orang lain juga Ustaz. Orang kata bertepuk sebelah tangan saja. Satu orang nak baik, satu orang tak nak baik. Apa komen Ustaz? Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton di rumah dalam studio kita pada petang ini. Sebenarnya, kalau kita hidup dengan roh keimanan, dengan roh ilmu, roh agama, kita hendaklah menjadi manusia yang berlapang dada. Kenapa? Karena kekuatan ar-rahim. Hubungan rahim itu merupakan satu kekuatan yang paling penting dalam kehidupan kita. Nabi SAW pernah bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Hadis muttafaqun alaih. Kata Nabi, barang siapa yang nak Allah Subhanahu wa taala lapangkan pintu rezekinya dan nak menjadi manusia yang diberikan kebaikan umur usianya, kata Nabi, tolonglah hubungkan ar-rahim di antara sama kamu mana maafkan. Siapa nak Allah berikan rezeki yang murah, umur diberkati, hubungkan ar-rahim sama kamu. Maknanya, kita dah berusaha. Macam Tuan Haji sebutkan tadi, saya dah berusaha untuk memohonkan maaf kepada adik-beradik sendiri, rakan taulan, jiran tetangga sahabat anda. Tiba-tiba tak nak maafkan. Yang berdosa ialah orang yang tak memaafkan kita. Kita yang minta ampun maaf itu dianggap selesai kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Satulah kata Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi. Apa kata Imam Al-Ghazali? Sebijak-bijak manusia ialah mereka yang mendahulukan kemaafan, dan sebodoh-bodoh manusia ialah mereka yang tidak berikan kemaafan. Bayangkan tuan, kita jadi orang bijak ke orang bodoh? Orang yang kita orang yang bijak bila dahulukan kemaafan, minta kemaafan dan berikan kemaafan. Jadi dalam isu ini, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita kena berlapang dada. Sampai bila kita nak hidup dalam suasana perkelahian, permusuhan, dendam mendendami, dengki mendengki, apalagi dalam konteks keluarga adik-beradik, sanak saudara, apa lagi? Tuan-tuan sekalian, sebab itulah maka isunya sekarang ialah kalau kita dah minta kemaafan, orang tak beri kemaafan, dosanya tetap ditanggung, kita dah tidak diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dua-duanya mencari kemaafan, Allah berikan mereka rahmat. Antaranya kata Nabi ialah Allah berikan pintu rezeki, kemudian Allah berikan umur yang diberkati. Itu hakikatnya. Dan ingat, Nabi bagi amaran kepada kita, la yadkhulul jannata khati'ur rahimi. Tidak akan ke syurga orang yang putuskan hubungan ar-rahim. Tak kenal syurga dan tak akan ke syurga. Wal'iyadu billah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Jadi kita hulurkanlah tangan salam-salaman antara satu sama lain, tapi hati kita kena ikhlas nak bermaafan dengan simpan lagi. Kita ambil lagi soalan yang ketiga daripada ahli Korea Masjid Kampung Raja Uda. Okey, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita disunatkan memakai baju baru di hari raya. Tapi di kalangan remaja kita sekarang ni lebih suka memakai baju berseluar jeans, dan seluar jeans tu koyak rabak lah ya Ustaz ya. Saya nak tanya apa komen Ustaz? Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih. Memang betul Ustaz. Kadang-kadang saya pun sendiri lihat tu cara trend anak-anak muda kita beraya sampai jin pun tak ada seluar dah. Dia pun sapu seluar jin dah. Jadi apa komen Ustaz tentang raya macam tu Ustaz? Silakan. Okey. Wallahu a'lam ya. Pertama sekali kita sebut tentang raya ini, satu di antara nikmat raya ialah kita berada dalam ruang lingkup agama itu nama Aid. Aid ialah kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita namakan Aidul Fitri, hari di mana kita kembali fitrah kita yang suci, fitrah yang bersih. Soal raya ni tuan-tuan, memanglah dalam masyarakat kita alhamdulillah lah sebut raya ni nampak belaka, baju raya, kad raya, perabot raya, kereta raya, termasuk lebuh raya dan jalan raya ya. Tapi dalam agama ini, raya itu satu nikmat. Tetapi nikmat itu jangan pula kita sebagai suatu benda yang berdosa. Contoh disebutkan oleh puan bertanya tadi. Ya, kalau dalam musim raya kita boleh berpakaian yang sendat, nampak pusat, pecah, atas pecah bawah. Ini bukan lagi namanya nikmat raya. Ini adalah hantu raya. Ya? Maksud saya ialah,
Kalau situasi berlaku ini menampakkan pertama kelemahan iman yang ada kalangan anak remaja kita. Maka siapa berkewajipan? Saya nak sebut terang-terang pada petang ini. Apakah anak tidak ada abang, tidak ada adik, tidak ada ayah dan mak? Sepatutnya mak ayah yang mereka memimpin mereka. Angah tak kalangan pakai baju sendat, nampak pusat, seluar jin yang koyak rabak. Mak tak terima, ayah tak setuju, abang tak suka. Ini bukan ajaran agama. Sepatutnya didikan tu penting. Satulah bagi saya persoalan yang kita nak salah remaja payah. Sebab remaja menerima di sana pandangan-pandangan di luar sana. Daripada majalah-majalah hiburan yang tak menentu, mungkin program TV yang kada karut marut. Itulah lambangnya. Kita pakai baju-baju macam kita dengan samping merah, dengan baju merah bersongkok. Dia nak kepada benda-benda yang lebih mudah dipakai ataupun tak pakai langsung. Jadi di antara masalah masyarakat yang bagi saya perlu diperbetulkan supaya kita sambut ibadat, kita sambut raya dalam konteks ibadat. Tapi kalau berpakaian royak rabak, nak solat, nak sembahyang, pakai sendat nampak pusat, tak. Jadi makna kita sudah melakukan satu dosa jenayah kepada hari yang dikatakan berkat hari Aidul Fitri yang kita rangi sebagai hari kita kembali kepada fitrah kita asal. Fitrah kita ialah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini asasnya. Jadi tuan-tuan, ini kewajipan kita. Dan saya setuju dengan pandangan Ustaz tadi. Kalau kita tengok, kadang-kadang kita pergi ke pasar-pasar raya, musim nak raya, dengan baju-baju raya. Ya, kadang-kadang diletak depan kita baju-baju yang pelik-pelik. Ya, baju pelik-pelik. Yang beli tu umur 18. Dia beli baju yang umur 6 tahun setengah. Mana nak muat? Tak muat. Tapi menyebabkan dipakai juga. Sebab apa? Inilah moralnya. Masyarakat yang hilang agama, hilang maruah agama, hilang maruah Islam dan hilang ilmu yang berkait dengan keimanan ketakwaan. Jadi kita kena betulkan. So saya kira dalam konteks ini, kita minta semua penjual, peniaga nak jual benda raya tu, baju ni, tolonglah beli, jual pada musim raya baju-baju yang berlambangkan syariat. Kalau boleh, penjual kita ni buang ke tepi pakaian-pakaian yang melondehkan aurat. Jual pakaian yang menutup aurat, insya-Allah. Berkat dia berniaga, untung pun dapat, berkat dapat, akhirnya rezeki pun berkat. Kalau jual pakaian yang koyak rabak, pakaian yang senat-senat, saya bimbang Allah hilang keberkatan. Walaupun untung 1000 sebulan, 1000 satu hari, tapi untung yang tidak berkat. Ini amaran kepada para peniaga, termasuk para pembeli. Wallahu a'lam, Ustaz. Ini kasar sikit tadi, Ustaz. Okeylah, elakkan pakai pakaian sondat-sondat dan kotak-kotak. Itu Eden kata begitulah, ya, kotak-kotak, itu ketat-ketat. Apa pun satu lagi soalan, Ustaz. Soalan penonton, silakan. Soalan penonton kalau ada. Okey, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ustaz. Saya nak bertanyakan satu soalan. Bila menjelang saja hari raya, kita akan nak bermain dengan mercun, terutamanya anak-anak kecil. Sedangkan kita tahu kesan daripada main mercun tu sendiri. Apa komen Ustaz? Okey, Ustaz. Ini soalan cukup bagus sebab di Malaysia ni bukan kata mercun. Mercun tu macam bom, Ustaz. Tapi saya duduk di Bandar Baru Bangi, alhamdulillah lah. Tak ada mercun. Masya-Allah. Sebab orangnya educated, terpelajar, Ustaz, tempat bandar ilmu. Jadi apa komen Ustaz tentang mercun-mercun menurut pandangan Islam, silakan. Sebenarnya amalan mercun ini bukan berkait dengan soal Islam. Ia berkait dengan soal agama lain. Ya. Penanya bertanya tadi tentang kadang-kadang budaya ini pada anak kecil. Saya tak nampak anak kecil. Anak kecil buang bunga api. Ya. Ini anak-anak remaja yang tua bangka ni. Yang duk meletup sampai nak pecah tu. Bukan budak umur 6 tahun main. 65 tahun, Ustaz. Ya. Yang umur 45 tahun. Ya. Itu yang menyebabkan berkekuatan. Saya nak sebut terang-terang sebenarnya. Kalau kita berfikiran agak beragama sikit. Allahu Akbar. Saya tak tahulah kalau saya bercakap ini dalam kerangka untuk mengajak tuan berfikir. Satu mercun bukan harga RM3. Satu mercun bukan harga RM2.5. Kadang-kadang puluhan ringgit. Bayangkan kalau satu mercun harga RM50 lah katakan. RM50 kita ambil dengan nilai yang sama masuk ke tabung surau, tabung masjid, anak yatim, derma kebajikan. Bayangkan pahala puluhan ringgit tadi akan berkekalan sampai bila-bila. Pulangannya segera kepada kita. Baik cash tuan beri. Tetapi RM50 kita habiskan untuk mercun. Ini amalan yang songsang. Saya rasalah dalam pengalaman saya di Bandar Baru Bangi, masya-Allah. Saya balik kampung baru ni memang terkejut. Saya ingat bom mana turun jatuh, ya. Masuk saja maghrib tu. Masuk maghrib malam Ramadan, malam selesai Ramadan. Bunyi azan maghrib mercun.
Dibuka puasa mercun rupa-rupanya. Yang ni confirm dia tak puasa. Yang kuat mercun biasanya puasa tak bercukup, tuan-tuan. Masjid tak berapa nak pergi. Ya? Sebab hamba Allah yang kenal surau ke masjid, insyaAllah, jiwanya tak melekat dengan suasana macam tu. Itu satu. Yang keduanya ialah, kita bimbang juga. Dalam masyarakat kita, kita melahirkan satu pemikiran. Raya mercun. Asyik mercun itulah raya. Ya? Akhirnya kita anggap ini satu budaya dalam masyarakat. Termasuklah contohnya berlaku dalam kehidupan kita sekarang ialah seperti malam 7 lekor. Malam 27-28 itu penuh dengan pelita-pelita ayam. Pelita lembu ke kambing tak tahu saya. Ya? Penuh keliru rumah. Ini pada mana punca ini? Semua ini budaya yang dibawa oleh orang-orang tua kita agaknya. Langsung tak ada agama. Tak ada Nabi kata, masuk malam akhir Ramadan, maka pasanglah pelita. Tak ada. Dan ada Nabi kata, taharrau Lailatul Qadri fi awakhir Ramadan. Yang ada hadisnya Nabi kata, beribadat penuh-penuh, carilah Al-Qadar pada malam akhir-akhir Ramadan. Itu yang Nabi suruh. Bukan pasal pelita ayam. Tapi kadang-kadang orang kita ni banyak benda bercanggah. Bagi saya ini cabaran sebenarnya, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah kita ni kena kembali kepada agama dan jangan sempitkan agama dengan budaya yang tak sihat dalam masyarakat. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Bila sebut mercun ni Ustaz, saya tengok kongsi pacar ya. Raya Cina, katakan tahun baru Cina. Dia main mercun juga Ustaz, tapi tak ada putus jari, tak ada buta mata. Tapi kita memang tiap-tiap tahun ada putus jari, ada yang buta mata. Jadi itulah masalah kita hentilah mulai tahun ini daripada terus bermain mercun pada tahun-tahun yang akan datang. Apa pun Ustaz, kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال. Al-Kuliah 11 Syawal hari ini bersama dengan tajuk Pasca Ramadan. Jadi Studio C Seri Pentas TV3 kita bersama dengan Yang Bahagia Ustaz Roslan Muhammad. Jadi Ustaz, kita teruskan lagi Ustaz. Saya lihat satu benda yang memang agak mengelirukan masyarakat Islam di negara kita setengah-setengahnya Ustaz ya. Mereka sebenarnya datang ke masjid surau bulan puasa sebab nak sembahyang sunat tarawih Ustaz. Sebab kalau lihat sekarang memang boleh bilang bukan kata sah Ustaz, orang yang sembahyang fardu tu. Imam subuh ke, imam zuhur, asar atau maghrib isyak memang boleh bilang dengan je berapa orang. Dulu boleh kira sah makin surut. Sebenarnya saya nampak orang pergi surau masjid sebab nak sembahyang sunat tarawih. Tapi apa hukum Ustaz kalau kita tinggal berjemaah fardu ni di masjid ataupun surau bagi laki-laki Ustaz? Silakan. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Saya minta ya kita bercakap petang ini dari pada hati ke hati. Baik depan studio dengan rakan-rakan kita penonton studio bahkan di luar sana. Bercakap tentang pasca Ramadan. Saya masih sebut di peringkat ini bahawa kesan Ramadan ialah melahirkan manusia yang bertakwa. Makna insan yang berubah watak, sikap, gelagat, perangai dan cara hidup. Maknanya orang yang sudah berada dalam kelompok mereka yang ada nilai takwa. Dulu bencikan kebaikan, sekarang cintakan kebaikan. Dulu bencikan amal soleh, sekarang cintakan amal soleh. Dulu tak suka dengan kemuliaan masjid, sekarang cintakan masjid. Dulu tak berapa nak baca Quran, sekarang sangat sayangkan Al-Quran. Contoh ini. Suatu kesan takwa. Persoalan sekarang tuan-tuan ialah bila berlaku situasi digambarkan Afdal Ustaz Fauzi tadi. Datang Ramadan ini maka masya-Allah datanglah ramai ke masjid ke surau. Kalau surau tu nak runtuh-runtuh malam Ramadan. Apa tak runtuhnya? Sebab satu keluarga kalau 11 orang, anak umur 6 bulan dipikul Ustaz Fauzi, bawa untuk berada pentas masjid, pentas surau. Tapi bila Ramadan selesai, tak ada dah. Yang hadir ialah macam tadi disebutkan tadi, Tok Imam, Tok Bil, Tok Siap adalah orang-orang pencin 3-4 orang. Yang bersuasana nak tunggu matilah jawabnya. Persoalan sekarang ialah di mana kita? Kita nak dahulukan yang sunat ke yang wajib? Sembahyang tarawih hukumnya sunat yang dituntut. Tetapi kefarduan maghrib, isya, kefarduan jemaah itu satu fardu yang tak pernah sama sekali terabai dalam kehidupan kita. Sampai Nabi kata apa? Kunu fid dunya adhiyafan waj'alu masajidakum buyutan. Sadaqa Rasulullah. Kata sabda Nabi, jadilah kamu sebagai tetamu Allah di muka bumi dan masjid adalah rumah kediaman kamu. Bayangkan Nabi kata apa?
kunu fid dunya adhyafan waj'alu masajidakum buyutan. Jadikan masjid sebagai rumah kediaman kamu. Nabi nak ajak kita ikat hubungan dengan masjid dan surau. Jadi maknanya tuan-tuan sekalian, amat malang. Amat malang saya kata. Ramai orang kita pada bulan Ramadan turun ke masjid ke surau, masuk Syawal mereka dah tak kenal. Apalagi pada bulan-bulan setelah Syawal, Ramadan Syawal Zulqa'dahnya. Amat malang. Sepatutnya kekuatan itu mereka panjangkan, bukan setakat mereka datang untuk Ramadan bertarawih, mereka datang pada bulan lain untuk berjemaah maghrib isyak, bahkan duduk dalam kuliah-kuliah ilmu pengajian. Kita tidak nak sebenarnya masyarakat hanya melihat Ramadan dalam kacamata itu. Ramadan satu bulan mendidik jiwa dan hati. Sehinggalah tu tuan-tuan, Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam pernah bagi ugutan untuk bakar rumah orang yang tak ke masjid. Di zaman Umar sendiri disebutkan dalam satu cerita, Umar mengugut untuk bakar rumah orang yang tak ke masjid. Maknanya jiwa masjid, jiwa yang sepatut ada dalam kehidupan kita. Dan ingat, antara satu golongan yang beroleh kejayaan di padang mahsyar Allah ialah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Orang yang hatinya melekat dengan masjid, dengan surau. Jadi saya nak sebut bahawa biarlah tarbiyah Ramadan sebulan yang telah kita lalui selama sebulan Ramadan baru ini, kita kekalkan semangatnya. Lambat saja azan masuk, kita dah dekat masjid. Dengar azan dah masuk, kita sudah di safnya. Alhamdulillah, kalau inilah watak kita, berarti tercapailah la'allakum tattaqun. Kita jadi hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Artinya kita boleh nilai diri kita Ustaz ya? Ya. Boleh nilai sebab Ramadan dah berlalu, sekarang dah masuk Syawal, kita boleh nilai diri kita ni betul tak betul landasannya. Barangkali saya boleh katakan Ustaz, macam Surah Qadhi sebut, jangan kamu sembah Ramadan. Ya. Sebab Ramadan juga akan pergi berlalu. Apa kami Ustaz? Sebab ada orang je sembah Ramadan. Ramadan jadi baik. Masuk Syawal dia jadi lain dah Ustaz. Itu pandangan Qardawi dan disokong oleh pandangan ulama-ulama silam. Bahkan Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullah pernah berkata bahawa manusia yang memilih-milih masa untuk beribadat adalah manusia yang kurang akalnya. Ini kata-kata Al-Maqdisi, seorang alim dalam mazhab Hambali. Orang yang memilih-milih masa beribadat, orang itu kurang akalnya. Kurang akal ni kalau bahasa kita, gila lah. Payah tu ya. Payah tapi nak sebut kurang akal. Sebab memilih-milih masa beribadat. Jadi kita hidup ni tuan-tuan, tak ada pilihan masa. Setiap masa kita kena beribadat, yang wajib kita kekalkan, yang sunat kita lakukan, yang haram kita jauhkan. Termasuklah dalam konteks surau masjid tadi. Jadi saya merayu tuan-tuan sekalian, kita nak hidupkan suasana, biarlah kita ada satu transformasi Ramadan ini. Transformasi Aidul Fitri dalam konteks di mana kita berubah watak fitrah kita kembali bersih. Fa'aqim wajhaka lid-din, maka hadapkan wajah kamu kepada Allah dan agama yang benar ini. Jangan kamu memilih-milih masa untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut cara gurau macam ni lah. Kalau kita boleh mati bulan Ramadan, tak ada masalah lah. Bimbangnya kok mati pada bulan Syawal. Bimbang kok mati pada bulan Zulqa'dah. Pada masa kita datang surau. Bimbang mati masa tu. Tak boleh kita berjangan doa. Nak malaikat, aku sembahyang tak tinggal Ramadan, baru tinggal sekarang. Boleh dengar kamu cakap dengan malaikat? Tak boleh tuan-tuan. Jadi bergurau macam itulah. Jadi budaya kita jangan seperingkat, kata Abdul Qasim tadi, orang memilih-milih amal pada masa itu, orang itu kurang akal. Jangan jadi orang gila tak pasal-pasal. Wallahu a'lam. Okey, tengok saya tentang kurang akal. Kurang akal. Minta jauhlah daripada kurang akal ataupun sewe tadi ya. Okey Ustaz, tentang satu lagi, bulan Ramadan ni biasa kita kait dengan Syahrul Quran ataupun bulan tadarus, bulan Quran lah, Syahrul Quran. So bila Ramadan orang pun sibuk dengan tadarus Quran, masuk Syawal, Quran pun bukan tadarus, tidurus ya. Masuk dalam kotak balik, reben dia tak ada almari Ustaz. Jadi sebenarnya Syawal ni syahrul apa pula? Kalau Ramadan Syahrul Quran, Syawal ni syahrul apa? Bulan apa? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Satu benda yang kita kena faham dalam agama, pandangan yang cukup cantik yang dikemukakan oleh Syekh Almarhum Muhammad Al-Ghazali. Satu buku beliau yang saya rasa cantik kalau tuan miliki. Namanya ialah bagaimana kita nak berinteraksi, kaifa nata'amal bil Quranil Karim. Bagaimana hendak berinteraksi dengan Al-Quran Karim. Catatan beliau cukup cantik. Dia kata apa? Dia kata kalau manusia dapat hidup berwatakkan Al-Quran sepanjang masa, maka hidupnya akan diberikan Allah kerahmatan yang berpanjangan. Artinya sepanjang masa, bukan hanya untuk Ramadan.
Soalnya sekarang ialah kita kadang-kadang melihat Ramadan sekadar bulan tilawah tadarus. Akhir lepas Ramadan tidur terus. Betul. Yang lebih teruk ialah Quran dibuka pada bulan Ramadan tetapi selepas masuk mari balik. Maka Quran namanya suci dalam debu. Sepatutnya Quran itu memberi syafaat kepada kita. Saya nak sebut satu pandangan juga yang tadi kata almarhum Muhammad Al-Ghazali. Ini pandangan sahabat saya. Abdullah bin Mas'ud dia kata apa? Dia kata mana-mana jiwa yang melekat dengan Al-Quran, maka jiwa itu tidak akan mati walaupun tuannya telah mati. Allahu Akbar. Mana-mana jiwa yang melekat Al-Quran, walaupun orang telah mati tapi dia tak mati sebenarnya. Sebab apa? Jiwa Al-Quran tetap bersemi dalam dada. Subhanallah. Maka tuan-tuan, Quran bukan untuk dibaca hanya pada malam Jumaat. Quran bukan untuk dibaca pada malam Ramadan. Quran bacaan harian kita sampai Nabi kata, Inna fil ardi ma'dubatullah. Di bumi ini satu hidangan Allah beri kepada kamu. Disebut dalam hadis, ma'dubatullah hiyal Quran. Hidangan itu adalah Al-Quran. Hidangan itu kita kena makan. Ada orang makan sekali seminggu tak? Tak ada. Harian. Hari-hari makan. Jangan sombonglah, saya dah puasa Ustaz 3 hari 3 malam, tak makan. Ini bercanggah dengan agama. Puasa sekejap, kena makan. Kena buka puasa. Kalau Nabi kata, itu hidangan Allah, maka kita kena makan, kena minum Al-Quran. Dalam maksud, baca. Bukan hanya sekadar minum itu, kita rendam air je Quran. Bukan. Kita baca dan terus baca. Itulah penawar hati kita. Hati yang sakit, Quran merawat. Hati yang buta, Quran bagi cahaya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Itulah pasca Ramadan dan kita terus bermuamalah, baca Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan Quran itu insya-Allah menjadi pemberi syafaat bagi kita pada hari akhirat nanti. Apapun Ustaz, kita berehat sekali Ustaz dan kita akan jumpa kembali selepas ini dengan tajuk kita pasca Ramadan. بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Alhamdulillah, terima kasih sampai kepada saat-saat akhir pun anda masih setia bersama Al-Kuliah dengan tajuk pasca Ramadan pada 11 Syawal. Hari ini kita meraihkan Aidilfitri. Apapun kita teruskan dengan bagi Ustaz Ruslan Muhammad. Tuan-tuan perempuan, kalau kita dengar hadis Nabi, sepanjang Ramadan dirantai, dibelenggu, diikat segala syaitan. Dan memang betul Ustaz, habis je Ramadan masuk Syawal, syaitan-syaitan terlepas bebas. Sampai masuk TV kita, orang perempuan dia, buka TV cerita, semua cerita hantu Ustaz. Allah. Takut saya. Jadi memang betul lah, memang hantu dah dibebaskan. Tapi sebenarnya dia kurang membina Ustaz. Saya komen salah, dia kurang membina barangkali, dia tidak mencelitkan kita ke arah agama. Sebenarnya cerita banyak ada hiburan, khayalan dan sebagainya. Kadang-kadang baca ayat kursi pun tersalah juga. Jadi apa komen Ustaz untuk Syawal akan datang supaya kita dapat ruh Ramadan itu Ustaz, supaya orang kata apa, adalah drama-drama, filem-filem yang orang kata apa, ada ruh Ramadan, keinsafan, taubat dan sebagainya. Silakan Ustaz. Okay, terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Ini satu di antara komentar yang kami harap dapat membangunkan perasaan dan jiwa tuan-tuan, terutama orang-orang terlibat dalam suasana perfilman sebagainya. Pertama sekali, saya bimbangnya ialah dalam masyarakat kita orang Islam, kita kaitkan Aidilfitri dengan suatu perayaan yang di luar batas agama. Ini yang saya paling takut. Kita lihat Ramadan, Syawal dalam konteks hiburan yang melampau. Ini yang saya paling bimbang. Sedangkan Aidilfitri hari kemenangan daripada segala kemaksiatan, segala keburukan dan segala benda-benda yang merosakkan iman agama. Itu nama Aidilfitri. Fitrah kita bersih. Persoalan sekarang ialah bila kita dihidangkan cerita macam-macam. Fadul Ustaz sebut tadi bahawa seolah-olahnya Ramadan Allah ikatkan syaitan, sufidat asyayatin. Tetapi bila masuk saja Syawal, syaitan pun berkeliaran. Bukan setakat di televisyen, di depan itu syaitan-syaitan juga. Sebab apa? Hantu-hantu yang melihat hantu-hantu yang tak berhantu. Jadi, tuan-tuan sekalian, masalah kita satu. Bagi saya ialah kerana pemikiran kita. Pemikiran kita yang tak betul. Masalah ini datang daripada sikap kita yang tak kena dengan agama. Dan saya bersetuju dengan seperti Ustaz tadi. Kalau kita biarkan ini berluasa dalam masyarakat, kita bimbang, kita menanam suatu isu yang paling bahaya dalam kelompok masyarakat, utama anak-anak, remaja dan muda kita. Akhirnya, cerita hantu menjadi cerita keutamaan. Masakan tidak, setengah penerbit filem yang menayang hantu ini
mereka boleh mengautkan sampai juta ringgit. Perniagaan. Menghantukan orang, akhir dapat duit hantu. Minta maaf tuan-tuan. Apa tidak sampai 5-6 juta? Sampai 10 juta kadang-kadang. Kerana cerita hantu. Saya ingat duit itu duit hantu. Bukan duit yang diizinkan. Minta maaf tuan-tuan. Saya melihat ini satu di antara masalah yang kita kena transformkan semula. Janganlah kita jadikan sebagai satu panduan dalam suasana kita meraih kemenangan yang sebenarnya. Itu satu. Yang keduanya Ustaz, dalam isu ini, saya melihat dalam kacamata saya sebagai seorang hamba Allah yang cintakan agama, cintakan Islam, cintakan iman. Saya melihat ini di antara sesuatu yang kita kena bangunkan bersama. Dia tak selesai isu kalau kita tak bangunkan bersama masyarakat. Kita kena didik masyarakat kita. Didik anak-anak kita. Didik keluarga kita supaya jangan mereka terjerumus kepada jalan yang tak betul. Termasuk kita ajak seluruh penerbit filem. Kamu jangan mencari sesuatu yang merosakkan masyarakat. Kita rosakkan seorang, tuan-tuan. Tak ada masalah. Kita rosakkan 5 juta orang. 10,000 orang. Bayangkan dengan satu sikap kita betul. Kita bimbang. Kita memikul dosa yang kering sedang kita berdosa pun Allah tidak ampunkan. Walla'iyadzubillah. Sebab itulah dalam isu ini kita kena fikir bukan sekali, 2 kali, fikir 16 kali. Buat tak buat akhirnya tak buat, bukan buat. Wallahualam Ustaz. Ya. Okey, itulah komen dari Ustaz, daripada Ustaz sendiri, hatinya yang ikhlas. Mudah-mudahan kita dapat satu benda yang baik Ustaz, insya-Allah ya. Mudah-mudahan tahun depan kita lihat lagi cerita taubat, keinsafan, cerita orang menangis disebabkan dosa dan sebagainya, cerita orang kuat beribadah. Apa pun, satu lagi Ustaz. Ini satu juga. Saya dekat sikit lagi Ustaz. Ya. Tak apa, kita masih ruang ni. Saya mintalah ya dalam kerangka ini, dalam soal hiburan baik, filem baik, kita minta ianya dikawal selia oleh lajnah yang khusus tentang isu-isu keagamaan. Makna kata mudahnya ialah pihak berkewajipan dalam isu agama ini dalam negara, tolong kontrol, tolong kau. Dan pihak yang kedua pula, tolong minta pandangan. Boleh tak kami nak keluarkan filem sebegini? Wajar ke tidak? Boleh kata apa hukumnya? Tolong. Kalau kita dapat ikat hubungan kita dengan agama, pihak berkuasa ambil tindakan, saya yakin insya-Allah masalah boleh selesai. Kalau tidak, kita boleh kendurkan dia daripada 100% kepada angka yang lebih rendah pada itu. Wallahualam. Saya harap orang JAKIM dengar. Yalah, bukan JAKIM saja Ustaz. Banyak pihak sebenarnya. YYB Banyak kita pihak. insya-Allah. Okey Ustaz, soalan terakhir barangkali Ustaz tentang ini ada orang tanya tentang fidyah ni Ustaz. Fidyah tentang berapa ringgit nak bayar kalau satu hari tinggal, kemudian nak bayar kat siapa dan siapakah orang yang sepatutnya bayar fidyah ni? Silakan. Okey, terima kasih. Bila sebut fidyah ini ialah suatu istilah yang penting agama. Itu suatu perkara yang bersifat pemberian di atas kesalahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu fidyah. Ini suatu di antara benda kita selesaikan. Dalam bahasa mudah, fidyah ini sebagai suatu ganjaran hasil daripada sedikit kesilapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah. Tetapi fidyah ini beri kepada minal fuqara wal masakin, kepada orang-orang fakir dan miskin. Bukan anak yatim. Bukan orang-orang namanya ibu tunggal ataupun orang-orang yang sebagainya. Tak. Fidyah kepada al-fuqara miskin, orang-orang fakir miskin yang kita kena cari orang ini di kampung ke di laman mana kena ada. Dan tak ada boleh kita pindah kampung lain. Tak ada masalah. Sebab dalam isu perbincangan, kata ulama Syafi'i, tidak salah. Kalau kita berduduk di Kuala Lumpur, fidyah kita bayar di belah negeri lain. Tidak salah. Selagi mana adanya orang fakir miskin layak terima fidyah kita. Dalam kata fidyah ni pula, kalau ikut kepada hukumnya, dia adalah suatu di antara ketua agama yang mesti ditunaikan. Dan saya mungkin tidak masa panjang untuk bincang tentang siapa kena fidyah. Tapi orang kena fidyah dikena tunaikan segera, jangan ditangguhkan. Kita bimbang ia boleh menyebabkan berganda pula fidyah tadi. Dan satu fidyah ini saya ingat dalam angkanya ialah sekitar 650 gram berasnya. Wallahu a'lam. Okey, apa pun anda boleh rujuk dah pejabat zakat untuk tahu apakah nilai dalam bentuk wang ringgitnya. Okey Ustaz, kita dah sampai penghujung rancangan. Terima kasih bagi Ustaz Roslan Muhammad daripada Universiti Malaya dan juga terima kasih kepada ahli Korea Masjid Kampung Raja Uda Kelang yang turut bersama dengan kita pada petang ini dan juga anda semua di rumah. Dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan bersama dengan satu topik yang cukup menarik dan lagi menarik, iaitu nikmat Syawal bersama dengan yang bahagia Datuk Dr. Makmur Osman, Setiausaha Agung Persatuan Pengguna
Islam Malaysia. Dan apa pun, saya bagi pihak kru TV3 Al-Kuliah pada petang ini mengucapkan selamat. Kita orang kata apa, open house, rumah terbuka sepanjang Sabtu dan Ahad weekend ataupun hujung minggu ini bersama dengan sanak saudara dan keluarga ziarah menziarahi antara satu sama lain dan bermaafan. Apa pun, jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah meninjau menitilah rahsia ciptaan Allah. Ziarahilah makam kekasih Allah, kenangilah Rasulullah. Bangunkan jiwa jihad Islami, semangat syuhada ilahi. Marilah bermusafir, laksanakan tugas